Selamat datang ke channel kami. Hari ini, kami akan membawakan Anda 5 kisah benar yang paling seram di hotel-hotel di Malaysia. Kisah-kisah ini telah menghantui para pelancong dan pekerja hotel selama bertahun-tahun. Adakah Anda berani untuk mendengar kisah-kisah seram ini? Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak kisah seram seperti ini. Cameron Highlands terkenal dengan keindahan alam semula jadi, ladang teh yang menghijau, dan suasana sejuk yang nyaman. Namun, di sebalik keindahan tersebut, tersembunyi satu kisah seram yang menghantui sebuah hotel lama di kawasan ini. Hotel tersebut telah berdiri sejak zaman kolonial British dan terkenal dengan reka bentuk klasiknya. Sarah, seorang pelancong dari Kuala Lumpur, memutuskan untuk menghabiskan hujung minggu di Cameron Highlands. Dia memilih sebuah hotel lama yang terkenal dengan pemandangannya yang cantik dan warisannya yang kaya. Sarah tiba di hotel tersebut pada petang Jumat. Dia disambut dengan mesra oleh pekerja hotel dan diberikan kunci bilik di tingkat 2. Sarah terpesona dengan keindahan dan suasana hotel tersebut. Selepas meletakkan barang-barangnya, dia berjalan-jalan di sekitar hotel untuk menikmati keindahan persekitaran. Petang itu, dia menikmati teh di beranda sambil menikmati pemandangan ladang teh yang menghijau. Pada malam pertama, Sarah kembali ke biliknya selepas makan malam. Dia berasa penat selepas perjalanan jauh dan memutuskan untuk tidur awal. Ketika dia sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba terjaga karena terdengar suara tangisan yang perlahan dari bilik sebelah. Pada mulanya, dia menganggap mungkin ada tetamu lain yang mengalami mimpi buruk, namun suara tangisan itu semakin lama semakin kuat dan jelas. Sarah merasa tidak tenang dan memutuskan untuk keluar dari bilik untuk memeriksa. Dia berjalan di sepanjang koridor tetapi tidak melihat sesiapa di sana. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti ketika dia sampai di hadapan bilik sebelah. Keesokan paginya, Sarah bangun dengan perasaan cemas. Dia turun ke lobi untuk bersarapan dan bertanya kepada resepsionis tentang kejadian malam tadi. Resepsionis, seorang wanita berumur, memberitahu bahwa bilik sebelah yang didiami oleh Sarah sebenarnya kosong. Tiada siapa yang menginap di situ sejak beberapa minggu yang lalu. Sarah merasa seram sejuk mendengar penjelasan tersebut. Resepsionis itu memberitahu bahwa beberapa tetamu sebelum ini juga melaporkan mendengar suara tangisan dari bilik itu. Tetapi apabila diperiksa, bilik tersebut sentiasa kosong. Walaupun merasa seram, Sarah memutuskan untuk tinggal di hotel tersebut karena telah membayar penuh untuk penginapan 3 malam. Pada malam kedua, Sarah sekali lagi mendengar suara tangisan yang sama. Kali ini, dia merasa lebih berani dan memutuskan untuk merekam suara tersebut menggunakan telepon bimbitnya. Ketika sedang merekam, suara tangisan itu semakin kuat dan Sarah merasa ada sesuatu yang tidak kena. Dia merasakan suhu biliknya tiba-tiba menjadi sangat sejuk walaupun pemanas telah dihidupkan. Sarah tidak dapat tidur sepanjang malam itu karena merasa sangat takut. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk menyelidik lebih lanjut tentang hotel tersebut. Dia bertanya kepada beberapa pekerja hotel yang lain dan mendapati bahwa hotel itu mempunyai sejarah yang gelap. Pada zaman dahulu, terdapat seorang wanita muda yang menginap di bilik sebelah Sarah dan dia telah membunuh diri akibat putus cinta. Rohnya dikatakan masih menghantui bilik tersebut hingga ke hari ini. Sarah juga mendapati bahwa beberapa tetamu sebelum ini telah melaporkan kejadian seram yang sama tetapi tidak ada sesiapa yang dapat memberi penjelasan yang jelas. Pada malam terakhir Sarah di hotel tersebut, dia memutuskan untuk tidak tidur dan memantau keadaan biliknya. Dia merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk membantu roh wanita tersebut. Sarah menyalakan beberapa lilin dan meletakkannya di sekitar bilik. Dia juga membaca beberapa ayat suci untuk menenangkan dirinya. Suara tangisan itu muncul lagi pada tengah malam. Kali ini, ia lebih kuat dan jelas.
Sarah merasa roh wanita itu coba berkomunikasi dengannya. Dengan keberanian yang ada, Sarah berkata, "Jika kau memerlukan bantuan, aku di sini untuk mendengar." Tiba-tiba, bayangan seorang wanita muda muncul di hadapan Sarah. Wanita itu kelihatan sangat sedih dan tangannya berdarah. Sarah merasa sangat takut tetapi coba untuk tetap tenang. Wanita itu berjalan perlahan ke arah Sarah dan berbisik, "Aku hanya ingin kembali kepada kekasihku." Sarah berdoa agar roh wanita itu tenang dan menemui kedamaian. Selepas beberapa menit, bayangan itu perlahan-lahan hilang dan suara tangisan itu berhenti. Keesokan paginya, Sarah merasa lega karena gangguan itu telah berhenti. Dia berterima kasih kepada pekerja hotel dan menceritakan pengalamannya. Resepsionis itu memberitahu bahwa selepas kejadian malam tadi, suasana di hotel menjadi lebih tenang dan damai. Sarah meninggalkan hotel tersebut dengan perasaan lega dan bersyukur karena dapat membantu roh wanita itu menemui kedamaian. Pengalaman ini mengajarnya tentang keberanian dan kepentingan doa dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh logik akal. Kisah seram di Hotel Cameron Highlands ini menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh Sarah. Ia juga menjadi pengajaran kepada semua yang menginap di hotel tersebut agar sentiasa menghormati dan berdoa untuk roh-roh yang masih berlegar di sekitar. Semoga roh wanita itu tenang di alam sana. Pulau Pinang terkenal sebagai destinasi pelancongan yang menawarkan keindahan pantai, budaya yang kaya, dan makanan yang lazat. Di sebalik kepesatan pelancongan tersebut, terdapat sebuah hotel yang terkenal dengan kisah seram yang menghantui para tetamu dan pekerjanya. Hotel ini telah beroperasi sejak zaman kolonial dan memiliki sejarah yang panjang. Amir, seorang pekerja hotel, telah bekerja di hotel tersebut selama lebih dari 5 tahun. Dia bertugas sebagai penyelia malam, memastikan semua berjalan lancar ketika tetamu tidur. Amir sering mendengar kisah seram dari rekan-rekannya, tetapi dia sendiri belum pernah mengalami apa-apa kejadian aneh. Namun, segala-galanya berubah pada suatu malam yang dingin dan sunyi. Pada suatu malam, Amir sedang menjalankan rondaan biasa di sekitar hotel. Ketika dia tiba di dapur, dia terdengar suara ketukan yang kuat di pintu belakang. Amir merasa aneh karena pintu itu sepatutnya terkunci dan hanya pekerja yang mempunyai kunci. Dia membuka pintu tersebut tetapi tidak ada sesiapa di luar. Amir menutup pintu kembali dan meneruskan tugasnya, namun ketukan itu berulang kembali. Kali ini lebih kuat dan berterusan. Amir merasa seram dan memeriksa semula pintu tersebut. Sekali lagi, tiada sesiapa di sana. Amir menutup pintu dengan cepat dan bergegas keluar dari dapur. Amir tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia bertanya kepada seorang pekerja senior, "Pak Ali, tentang ketukan misteri itu." Pak Ali menceritakan kisah lama yang menjadi legenda di kalangan pekerja hotel. Dahulu, terdapat seorang pekerja dapur yang dikenali sebagai Mak Limah. Dia sering bekerja hingga lewat malam untuk menyediakan makanan untuk tetamu. Namun, pada suatu malam, Mak Limah telah dibunuh secara kejam di dapur itu oleh seorang pencuri. Roh Mak Limah dikatakan masih menghantui dapur tersebut, dan ketukan itu adalah caranya untuk meminta pertolongan atau mungkin menuntut keadilan atas kematiannya. Pada malam berikutnya, Amir mengambil langkah berjaga-jaga dan membawa rekan sekerja, Farid, untuk menemaninya semasa rondaan malam. Ketika mereka tiba di dapur, ketukan itu berulang lagi. Kali ini, mereka berdua mendengarnya dengan jelas. Amir dan Farid membuka pintu perlahan-lahan dan melihat bayangan seorang wanita tua dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Bayangan itu memandang mereka sejenak sebelum hilang begitu sahaja. Amir dan Farid merasa sangat takut tetapi juga simpati terhadap roh Mak Limah. Mereka berdoa untuk roh tersebut dan berharap dia dapat menemui kedamaian. Walaupun mereka telah berdoa,
Ketukan misteri itu tidak berhenti. Malah, gangguan menjadi lebih kerap dan kuat. Ketika Amir sedang membuat rondaan pada suatu malam, dia terdengar suara tangisan yang perlahan dari dapur. Dia memberanikan diri untuk memasuki dapur dan melihat sekeliling, tetapi tidak menjumpai apa-apa. Suara tangisan itu membuat Amir merasa sangat tidak tenang. Dia merasakan seolah-olah Maklimah coba berkomunikasi dengannya. Amir memutuskan untuk menghubungi seorang ustaz yang dikenali ramai karena kepakarannya dalam menangani gangguan makhluk halus. Ustaz tersebut bersetuju untuk datang ke hotel dan melakukan upacara pembersihan di dapur. Pada malam yang ditetapkan, ustaz tersebut tiba bersama beberapa orang pembantunya. Mereka melakukan bacaan ayat-ayat suci dan doa di seluruh dapur. Ustaz itu juga memberikan amaran kepada roh Maklimah untuk tidak mengganggu lagi dan meminta dia untuk pergi dengan tenang. Selepas upacara tersebut, gangguan di dapur hotel berkurangan dengan ketara. Ketukan dan suara tangisan tidak lagi kedengaran. Para pekerja hotel merasa lega dan dapat bekerja dengan tenang. Amir berterima kasih kepada ustaz tersebut dan merasakan pengalaman itu sebagai pengajaran yang berharga. Namun, mereka tidak pernah melupakan kisah Maklimah dan sentiasa berdoa agar rohnya tenang di alam sana. Kisah seram hotel di Penang ini menjadi legenda di kalangan pekerja dan tetamu hotel. Juga menjadi pengajaran kepada semua untuk sentiasa menghormati dan berdoa untuk roh-roh yang masih berlegar di sekitar. Semoga roh Maklimah dan roh-roh lain yang tidak tenang dapat menemui kedamaian. Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, adalah sebuah bandar metropolitan yang tidak pernah tidur. Di sebalik kepesatan dan kemewahan hotel-hotel bertaraf 5 bintang, terdapat satu hotel lama yang menyimpan rahasia seram. Hotel ini terletak di tengah-tengah bandar dan pernah menjadi tumpuan pelancong sebelum ia menjadi kurang populer karena kisah-kisah seram yang mula tersebar. Linda, seorang wartawan muda, tiba di Kuala Lumpur untuk tugasan kerja. Dia memilih untuk menginap di hotel lama tersebut karena tertarik dengan sejarahnya. Linda telah mendengar pelbagai cerita seram, tetapi sebagai seorang yang skeptikal, dia tidak mempercayai kewujudan hantu. Linda tiba di hotel tersebut pada petang Jumat dan disambut mesra oleh pekerja hotel. Linda diberi kunci bilik di tingkat 4. Selepas meletakkan barang-barangnya, dia memutuskan untuk berehat seketika sebelum keluar makan malam. Biliknya dihiasi dengan perabot antik dan suasana klasik, menambah lagi aura misteri di hotel tersebut. Pada malam pertama, Linda kembali ke biliknya selepas makan malam dan mula menyiapkan artikel untuk kerjanya. Ketika sedang sibuk menaip, dia terdengar bunyi ketukan perlahan di pintu biliknya. Linda membuka pintu tetapi tiada sesiapa di luar. Dia menganggap mungkin ada tetamu lain yang tersilap bilik. Linda menutup pintu dan kembali ke mejanya. Namun, bunyi ketukan itu berulang kembali. Kali ini lebih kuat. Linda merasa sedikit tidak tenang tetapi coba mengabaikannya dan terus menyiapkan kerjanya. Ketika dia hendak tidur, bunyi ketukan itu berulang lagi, menyebabkan Linda merasa sangat terganggu. Keesokan paginya, Linda turun ke kafe hotel untuk bersarapan. Dia bertanya kepada seorang pekerja hotel, seorang wanita tua bernama Mak Jah, tentang bunyi ketukan tersebut. Mak Jah dengan wajah yang serius memberitahu bahwa bilik yang didiami oleh Linda terkenal dengan gangguan makhluk halus. Ramai tetamu sebelum ini melaporkan mendengar bunyi ketukan dan melihat penampakan seorang wanita muda di koridor. Linda merasa seram sejuk mendengar cerita tersebut tetapi masih tidak percaya sepenuhnya. Dia memutuskan untuk menyiasat sendiri kebenaran cerita tersebut. Sebagai seorang wartawan, Linda memutuskan untuk menyelidik lebih lanjut tentang sejarah hotel tersebut. Dia mendapati bahwa pada zaman dahulu, seorang wanita muda yang dikenali sebagai Cik Maria telah menginap di bilik tersebut.
Chick Maria merupakan seorang penyanyi terkenal tetapi hidupnya berakhir dengan tragis apabila dia ditemui mati di dalam bilik tersebut. Kematian Chick Maria dianggap sebagai bunuh diri, tetapi banyak spekulasi mengatakan dia dibunuh oleh seseorang yang cemburu. Linda juga menemui laporan-laporan polis dan artikel lama yang menceritakan kisah Chick Maria dan misteri di sebalik kematiannya. Pada malam kedua, Linda memutuskan untuk merekam apa yang berlaku di biliknya. Dia memasang kamera di beberapa sudut bilik dan membiarkan lampu terpasang. Ketika tengah malam, bunyi ketukan itu muncul kembali. Kali ini lebih kuat dan diiringi dengan suara tangisan. Linda merasa sangat takut tetapi tetap coba untuk merekam kejadian tersebut. Dalam rekaman, Linda melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang dan berpakaian putih berjalan di koridor di hadapan biliknya. Bayangan itu berhenti di hadapan pintu biliknya dan hilang begitu sahaja. Linda merasa seram sejuk dan tidak dapat tidur sepanjang malam itu. Linda merasa tidak mampu menghadapi gangguan tersebut seorang diri. Dia menghubungi seorang rakan yang dikenali sebagai Ustaz Malik, seorang pakar dalam menangani gangguan makhluk halus. Ustaz Malik bersetuju untuk datang ke hotel dan melakukan upacara pembersihan. Pada malam yang ditetapkan, Ustaz Malik tiba bersama pembantunya dan memulakan upacara di bilik Linda. Mereka membaca ayat-ayat suci dan berdoa agar roh Chick Maria tenang dan pergi dengan aman. Selepas upacara tersebut, gangguan di bilik Linda berkurangan dengan ketara. Bunyi ketukan dan suara tangisan tidak lagi kedengaran. Linda berterima kasih kepada Ustaz Malik dan merasa lega karena dapat menyelesaikan masalah tersebut. Linda tidak pernah melupakan pengalaman seram tersebut dan menulis artikel mengenai kejadian itu untuk berkongsi dengan orang ramai. Kisah seram di hotel di Kuala Lumpur ini menjadi pengajaran kepada Linda dan para pembaca artikelnya. Ia juga menjadi peringatan kepada semua untuk sentiasa menghormati roh-roh yang mungkin masih berlegar di sekitar. Semoga roh Chick Maria dan roh-roh lain yang tidak tenang dapat menemui kedamaian. Langkawi, Permata Utara Malaysia, terkenal dengan pantai yang indah dan pemandangan yang memukau. Namun, di sebalik keindahan pulau ini, terdapat sebuah hotel yang menyimpan kisah seram yang menghantui tetamu dan pekerjanya. Hotel ini terletak di kawasan terpencil dan dikelilingi hutan tropika yang lebat. Ramai yang mengatakan tempat ini mempunyai sejarah gelap yang tidak diketahui. Ramai Rina, seorang pelancong dari Kuala Lumpur, memutuskan untuk bercuti di Langkawi untuk melepaskan tekanan kerja. Dia memilih hotel ini karena tertarik dengan ulasan positif tentang ketenangan dan keindahannya. Rina tiba pada waktu petang dan disambut mesra oleh staf hotel. Bilik yang diberikan kepadanya terletak di tingkat paling atas dengan pemandangan laut yang mempesona. Pada malam pertama, Rina berasa sangat tenang dan gembira dengan pilihannya. Selepas menikmati makan malam di restoran hotel, dia kembali ke biliknya dan bersedia untuk tidur. Namun, sebaik sahaja lampu dipadamkan, Rina terdengar bunyi langkah kaki di koridor luar biliknya. Pada mulanya, dia mengabaikan bunyi itu, menganggap ia mungkin tetamu lain. Bunyi langkah kaki itu semakin kuat dan berhenti tepat di hadapan pintu biliknya. Rina merasa seram sejuk dan memutuskan untuk melihat melalui lubang pintu. Dia tidak melihat sesiapa di luar tetapi merasa ada sesuatu yang tidak kena. Pada hari berikutnya, Rina memberitahu staf hotel tentang kejadian malam tadi. Mereka memandang sesama sendiri dengan risau tetapi tidak menceritakan apa-apa kepada Rina. Pada malam kedua, Rina kembali ke biliknya selepas seharian bersiar-siar. Sekali lagi, dia terdengar bunyi langkah kaki yang sama. Kali ini, bunyi tersebut diiringi dengan bisikan yang tidak jelas. Ketika Rina membuka pintu, dia melihat bayangan seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh dengan kemarahan berjalan di koridor. Bayangan itu hilang begitu sahaja ketika dia coba mendekatinya.
Rina menjadi semakin bimbang dan bertanya lagi kepada staf hotel. Seorang pekerja tua bernama Pak Ahmad memberanikan diri untuk menceritakan kisah lama hotel tersebut. Dia memberitahu Rina bahwa hotel itu dibina di atas tanah perkuburan lama. Dahulu, seorang pengurus hotel bernama Encik Hasan telah dibunuh dengan kejam oleh pekerjanya karena salah faham dan dendam. Roh Encik Hasan dikatakan masih berkeliaran di sekitar hotel, terutama di koridor tempat dia dibunuh. Pak Ahmad juga memberitahu bahwa ramai tetamu sebelum ini melaporkan melihat penampakan Encik Hasan dan mendengar bisikan serta bunyi langkah kaki. Pada malam ketiga, gangguan menjadi semakin serius. Ketika Rina sedang tidur, dia tiba-tiba terjaga karena merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Dia membuka mata dan melihat bayangan Encik Hasan berdiri di ujung katilnya, menatapnya dengan mata yang merah menyala. Rina merasa sangat takut dan tidak dapat bergerak atau menjerit. Bayangan itu perlahan-lahan hilang, meninggalkan Rina dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Dia memutuskan untuk tidak tidur sepanjang malam dan menyalakan semua lampu di biliknya. Rina merasa tidak mampu menghadapi gangguan tersebut seorang diri. Dia menghubungi seorang rakan yang tinggal di Langkawi, seorang ustaz yang dikenali sebagai Ustaz Zul. Ustaz Zul bersetuju untuk datang ke hotel dan melakukan upacara pembersihan. Pada malam yang ditetapkan, Ustaz Zul tiba bersama beberapa pembantunya. Mereka melakukan bacaan ayat-ayat suci dan berdoa di seluruh bilik dan koridor hotel. Ustaz Zul juga memberi amaran kepada roh Encik Hasan untuk tidak mengganggu tetamu lagi dan meminta dia untuk pergi dengan tenang. Selepas upacara tersebut, gangguan di bilik Rina berkurangan dengan ketara. Bunyi langkah kaki dan bisikan tidak lagi kedengaran. Rina berterima kasih kepada Ustaz Zul dan merasa lega karena masalah tersebut dapat diselesaikan. Dia tidak pernah melupakan pengalaman seram tersebut dan berkongsi kisahnya dengan rakan-rakan serta menulis blog tentang pengalamannya. Kisah seram di Hotel Langkawi ini menjadi pengajaran kepada Rina dan para pembacanya. Ia juga menjadi peringatan kepada semua untuk sentiasa menghormati roh-roh yang mungkin masih berlegar di sekitar. Semoga roh Encik Hasan dan roh-roh lain yang tidak tenang dapat menemui kedamaian. Johor Bahru, sebuah bandaraya yang sibuk di selatan Malaysia, dikenali dengan pelbagai tarikan pelancong dan pusat membeli belah yang meriah. Namun, terdapat sebuah hotel yang terletak di pinggir bandar yang menyimpan kisah seram yang tidak diketahui ramai. Hotel ini sudah lama dibina dan pernah menjadi tempat penginapan yang populer sebelum mula kurang mendapat sambutan karena cerita-cerita seram yang semakin tersebar. Amir, seorang ahli perniagaan muda, tiba di Johor Bahru untuk menghadiri mesyuarat penting. Karena jadwalnya yang padat, dia memilih untuk menginap di hotel tersebut yang terletak berdekatan dengan tempat mesyuaratnya. Amir tiba di hotel pada lewat petang dan disambut mesra oleh staf hotel. Dia diberi kunci bilik di tingkat 3, tingkat yang agak sunyi dan jauh dari kebisingan. Pada malam pertama, Amir merasa letih selepas seharian bekerja. Selepas menikmati makan malam di restoran hotel, dia kembali ke biliknya untuk berehat. Namun, sebaik sahaja dia mula berbaring di atas katil, Amir terdengar bunyi seperti orang berbisik di dalam bilik air. Pada mulanya, dia mengabaikan bunyi tersebut, menganggap ia mungkin bunyi dari bilik sebelah. Bunyi bisikan itu semakin jelas dan Amir merasa tidak selesa. Dia bangun dan memeriksa bilik air, tetapi tiada sesiapa di sana. Walaupun merasa pelik, Amir memutuskan untuk tidur dan mengabaikan kejadian tersebut. Pada hari berikutnya, Amir bertanya kepada staf hotel tentang kejadian malam tadi. Seorang pekerja muda, Laila, memberitahu bahwa tingkat 3 hotel itu terkenal dengan pelbagai gangguan. Laila menceritakan tentang seorang wanita bernama Siti yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah di hotel tersebut dan mati dengan tragis selepas dianiaya oleh majikannya.
Roh Siti dikatakan sering muncul di bilik-bilik tertentu, terutama di bilik yang didiami oleh Amir. Banyak tetamu sebelum ini melaporkan melihat penampakan Siti dan mendengar bisikan serta tangisan. Pada malam kedua, gangguan semakin serius. Ketika Amir sedang mandi, dia merasa ada sesuatu yang memerhatikannya. Dia melihat ke arah cermin dan melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Amir berpaling dengan cepat tetapi tiada sesiapa di situ. Hatinya mula berdegup kencang dan dia cepat-cepat keluar dari bilik mandi. Amir merasa sangat takut dan memutuskan untuk meminta bantuan daripada Laila. Laila merasa kasihan dengan Amir dan memutuskan untuk membantu. Dia menghubungi seorang kenalan lama, Pak Jamil, seorang bomoh yang terkenal di kawasan itu. Pak Jamil bersetuju untuk datang ke hotel dan melihat apa yang boleh dilakukan. Sementara menunggu kedatangan Pak Jamil, Laila dan Amir mula menyiasat lebih lanjut tentang sejarah hotel tersebut. Mereka menemui beberapa dokumen lama yang menceritakan tentang kejadian tragis yang menimpa Siti dan bagaimana roh Siti mula menghantui hotel selepas kematiannya. Pada malam ketiga, Pak Jamil tiba di hotel dengan membawa beberapa peralatan untuk upacara pengusiran. Dia memulakan upacara dengan membaca ayat-ayat suci dan menyembur air suci di setiap sudut bilik. Pak Jamil juga mengadakan sesi berdoa dan meminta roh Siti untuk meninggalkan tempat tersebut dengan aman. Upacara tersebut berlangsung selama beberapa jam dan Pak Jamil berjaya mengesan kehadiran roh Siti. Dia berkomunikasi dengan roh tersebut dan meminta Siti untuk pergi dengan tenang. Selepas upacara selesai, Pak Jamil memberitahu bahwa gangguan sepatutnya berkurangan dan roh Siti telah dilepaskan dari penderitaannya. Selepas upacara tersebut, Amir merasa lebih tenang dan gangguan di biliknya berkurangan dengan ketara. Bunyi bisikan dan penampakan tidak lagi kelihatan. Amir berterima kasih kepada Pak Jamil dan Laila atas bantuan mereka. Dia merasa lega karena masalah tersebut dapat diselesaikan. Amir kembali fokus kepada kerjanya dan berjanji untuk tidak melupakan pengalaman seram tersebut. Dia juga menulis tentang pengalamannya dan berkongsi cerita itu dengan rakan-rakan serta dalam blog pribadinya. Kisah seram di hotel di Johor Bahru ini menjadi pengajaran kepada Amir dan para pembacanya. Ia juga menjadi peringatan kepada semua untuk sentiasa menghormati roh-roh yang mungkin masih berlegar di sekitar. Semoga roh Siti dan roh-roh lain yang tidak tenang dapat menemui kedamaian.